Baiklah, ini kali lah, ini kali lah. Okay, so I mudahlah. So, salam sejahtera. Assalamualaikum, 大家好. Nandri Vanakkam. So, Anda bersama-sama saya di Columbus, Ohio, untuk kuliah ke-25, yaitu Sejarah Politik Malaysia 1950-an sehingga 2010-an. Jadi kalau anda bersama kita sebentar tadi, saya sebenarnya telah habis satu dekat cakap 10 tahun ini. And then tiba-tiba kita ada masalah teknikal, suara tak boleh dengar dan sebagainya. So kita restart balik. Masalah teknikal dan sebagainya lah. So sangat potong steam sebenarnya. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya, Chin, yang telah pinjam saya laptop dia untuk cakap beri kuliah ini, to continue this. Dan juga kawan-kawan saya di UTAM yang memberi sokongan dan handle the technical aspect as well. So, saya sukar mengulangi perkara yang sama secara momentum yang sama dan sebagainya. So, I'll go through 1950s faster, ya. Okay. Kenapa topik ini penting? Saya percaya apa yang Karim Rashdan cakap, iaitu we have to understand the past to really know who we are as a country, as a people, and know where we are going from here. It is a tragedy if we ourselves do not know our history. Itu yang Karim Rashdan cakap dan itu yang saya percaya. Dan sebab kedua, kenapa kuliah ini penting, saya harap kuliah ini akan dapat dijadikan satu sumber rujukan yang mudah faham kepada orang yang baru minat politik dan orang yang baru ingin, it's like a one-stop center where you can learn through a brief history of Malaysian politics. Kuliah ini saya tidak minat untuk jadikannya satu encyclopedia. Kuliah ini bukan satu substitution untuk sumber utama, iaitu macam buku, jurnal akademik dan sebagainya. Saya nak pastikan dulu, kamu semua dengarkah? Macam tadi cakap setengah jam tak dengar. Okay. Jadi objektif kita jelas, iaitu nak satu sumber rujukan yang mudah faham dan juga memahami perkara lampau. Orang semua sangat excited hari Rabu yang lepas, Datuk Seri ada. Oh. Saya dengar ada masalah teknikal lagi sekali. Macam mana sekarang? Boleh dengar ke? Okey, dah live. Sudah ada balik? Ada. Ini apa pasal ni ya? Okey. So, okey. Okey. Tadi saya menjelaskan objektif kita dan juga metodologi macam
mana saya mengumpul maklumat iaitu menerusi bacaan, bacaan saya, buku, surat khabar dan juga online lah, saya mengumpul maklumat online. Jadi tanpa melengangkan masa lagi, saya rasa eloklah kita mula balik dari apa orang cakap pertama, abad yang pertama. So kuliah ini sebenarnya we'll go through decade by decade lah, 1950-an, 1960-an dan sebagainya. Okay, saya sebenarnya ada prepare slides tapi tadi ada masalah teknikal, saya guna laptop lain, so saya tidak boleh tunjuk. 1990-an saya akan pergi, like I will go through this faster sebab tadi dah cerita. Kita boleh mula dengan Malayan Union sebenarnya. Okay, saya akan menceritakan 1950-an daripada dua pandangan, dua perspektif, iaitu pandangan UMNO dan Tunku Abdul Rahman dan juga pandangan golongan kiri atau golongan kanan terpulang kepada anda, iaitu saya merujuk kepada untuk pandangan UMNO dan Tunku Abdul Rahman, saya merujuk buku ini, tulisan Tunku Abdul Rahman. Ini pula buku tulisan Dr. Kwa Kiasong. Dia macam The People History of the Malayan Independence lah. Jadi, Malayan Union. Malayan Union sebenarnya ditentang oleh kedua-dua golongan ini untuk dua sebab yang sangat berbeza. Untuk golongan UMNO dan Tunku, mereka rasa Malayan Union ini British tidak mengiktiraf apa orang cakap, raja-raja Melayu, istiadat orang Melayu, kedudukan orang Melayu, dan juga golongan aristokrat orang Melayu. Pada golongan kiri dan kanan, mereka melihat bahawa Malayan Union tidak memberi kebebasan penuh kepada orang Melaya pada masa itu. Macam, it's not what we want full independence from the British. Jadi Malayan Union telah ditentang. Dari situ kita boleh lihat dua pandangan sejarah. Kalau dari pandangan Tunku dan UMNO, anda boleh lihat dalam buku tu sebenarnya Tunku ada menceritakan betapa susahnya mereka menang kemerdekaan. I think this is something that we need to understand. Tunku juga cakap, orang sekarang tidak appreciate, tidak menghargai betapa susahnya kita menang kemerdekaan dari British. Tunku ada menceritakan pelbagai peristiwa di mana pihak British seolah-olah tidak mengendahkan beliau dan rakan-rakannya yang cuba mendapat kemerdekaan. And British is not taking them very seriously. Dan juga ada masalah dalaman parti perikatan, macam seat negotiation dan sebagainya. Dan mereka susah kadang-kadang nak berunding, bertanding ke Rusia atau bekerjasama. Sebab kalau you give in just a little bit demand to the other side, mereka akan cakap, oh UMNO memberi kerakyatan kepada orang bukan, orang bukan Melayu, dan dia cakap, oh you sell out, you sell out the Malay race. Chinese pula, oh you bagi ini, you agree to this policy and so on, you sell out the Chinese. So banyak tekanan yang perlu dihadapi oleh Tunku Abdul Rahman dan MCA dan sebagainya. Tetapi saya akan cerita pendek sebab sebenarnya ada semua sudah sedia maklum dengan sejarah Malaysia yang dalam SPM semua kan you sudah tahu. Kita akan ada 1955, kita akan ada pilihan raya, menang, UMNO MCA menang. Kemudian Tunku akan pergi ke London untuk perundingan kemerdekaan dan menang, telah berjaya negotiate dengan British untuk memenangi kemerdekaan. Saya rasa saya boleh ceritakan dua perkara yang mungkin less well known. I always think it's interesting to focus on the story that is less well known. Okay, just want to make it clear. Diorang boleh dengar ini entah kali keberapa ni tadi selalu terputus-putus ni, so we just want to make sure dua perkara yang mungkin less well known. So saya nak cerita satu. Tunku ada cerita sebelum 1995 pilihan raya,
anda perlu ingat lah 1948 kan ada Persekutuan Tentara Melayu semua kan. So there is a acting or caretaker legislative council. Okay, dan parti Dato' Onn Jaafar iaitu IMP sebenarnya ada more than half the seats I think. Dia ada majority party sebelum 1955. Dan Tunku ada bercerita macam mana ketika tempoh kempen 1955 IMP ni ada monopoli radio station. Jadi mereka menggunakan radio itu sepenuhnya, tidak memberi ruang yang cukup untuk parti-parti lain seperti Tunku, UMNO dan sebagainya untuk kempen. Mereka memberi tawaran beberapa sikit saja, Tunku semua boycott. So bila saya baca pasal ni IMP, you know, they had the monopoly of the radio station dan sebagainya. Saya rasa seolah-olah UMNO ni seolah-olah mula sebagai parti pembangkang, you know. Cerita yang kedua iaitu ini minor saja, iaitu Tunku ada cerita macam mana ketika perundingan London dia mau pergi London kan, they choose to go to a stop. I think it's India, you know, from Malaysia and then before go to British. So mereka pergi dengan boat instead of airplane. Kenapa? Kerana ada satu strategi, mereka nak iron out their differences. Kerana sebenarnya pemimpin-pemimpin kita ada masalah, mereka Tunku just want to make sure lah, you know, we iron out our differences, we have to come together as one when we face the British. So saya cerita ni sangat menarik kerana, you know, it really shows they had to very carefully plan mereka punya negotiation. Okay, yeah, they stopped in Karachi, that's right. Now I remember. Thank you Jawan for reminding us. Ini cerita sikit juga. Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar kalau anda ingat Presiden UMNO yang pertama. Dia quit UMNO sebenarnya. Kenapa? Dia letak jawatan sebagai Presiden UMNO sebab dia kata nak buka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Orang UMNO ketika tu tidak setuju dan mereka telah berundur. Bukan mereka berundur, silap. Dato' Onn Jaafar berundur. Jadi Dato' Onn Jaafar keluar, dia menubuhkan parti IMP, Independent Malay Party, dan parti itu multiracial, okay? Tetapi saya cerita Dato' Onn Jaafar ni sangat unik dan kita patut mengkaji. Dato' Onn Jaafar tengok sangat macam radikal, orang cakap dia buka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Tetapi apabila IMP tidak mendapat sambutan, Dato' Onn Jaafar sebenarnya telah tukar, ya. By near the end of his life, dia ada dengan Parti Negara, lagi satu parti yang ditubuh yang sangat saya akan kata sebagai sangat radikal, malah lebih radikal dari UMNO dalam soal memperjuangkan you know, hidup Melayu, you know, kind of stuff lah, you know, ketuanan Melayu, idea yang sangat racist, very racially dominant, you know, modern day perkasa lah, you know, if I want to put it very simple. Okay, itu cerita UMNO dan Tunku. Cerita Dr. Kwar pula. Cerita Dr. Kwar ni, dia kata UMNO is not the one who pioneered the anti-colonialist movement. Yeah. Dia kata UMNO is actually a golongan aristokrat Melayu, upper class. MCA dia cakap adalah golongan kapitalis Cina. Kedua-dua mereka ni tidak memperjuangkan hak ataupun problems, concerns of the ordinary people. Parti seperti PKMM, Pusat Tenaga Rakyat Putera, or Malaysia Council of Joint Action, the Labour Party, Parti Buruh, saya boleh include Hizbul Muslimin juga, itu predecessor to PAS, ya. Parti-parti inilah, mengikut Dr. Kwar, parti-parti inilah yang memperjuangkan golongan petani, golongan pekerja, the working class, ya. And the orang kata, you know, di bawah punya orang golongan bawahan. Saya rasa ini satu perkara yang menarik kerana dalam sejarah dan sebagainya kita selalu ingat seolah-olah UMNO lah satu-satunya parti yang memperjuangkan kemerdekaan,
anti-colonialism dan sebagainya. Dan saya rasa sebenarnya ini, this is not it's not fair to say UMNO deserve full credit for independence, because all these parties is part of the whole story of independence. You know, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang berjuang dan sebagainya. Perlu ingat, parti-parti ini dianggap radikal oleh pihak British, ya, sebab mereka nak independence right from 1940 something, 10 tahun sebelum merdeka contohnya. Putera dan All Malaysia Council of Joint Action telah mengadakan agreement dan membuat the People's Constitution, Perlembagaan Rakyat, di mana mereka telah menyenaraikan semua condition macam mana jadi orang Malaysia dan sebagainya, Melaya dan sebagainya. They already have full plans for independence. They demand self-determination from the British. British, of course, menganggap mereka ini terlalu radikal, dan British eventually ban all those parties one by one. Contoh Barisan Sosialis, semua pemimpin ditangkap, put in jail, dan parti itu macam pupus lah, sebab pemimpin ditangkap, tak dapat sokongan, tidak dapat terlibat dalam pilihan raya dan sebagainya. Okay, you orang boleh dengar ke? Just want to check out sebab tak sebanyak kali terputus je ni. Jadi itu pandangan Dr. Kwar. So anda dapat lihat perspektif Tunku dan juga perspektif Dr. Kwar. Saya juga ingin ceritakan sikit pasal perpecahan dalam MCA 1958-59. Presiden MCA yang pertama itulah Tun Tan Cheng Lock, sebenarnya adalah straight Chinese yang tidak boleh berbahasa Mandarin. So itu sangat unik. Sebab kalau ada bandingan hari ini, kalau anda ahli MCA tidak boleh cakap bahasa Mandarin, you are basically like alien lah, It just shows how far we have come, so to speak, from the past. Presiden MCA ketika 1958, Tun Dr. Lim Chong Yu. Lim Chong Yu telah mengalahkan Tun Dr. Tan Cheng Lock dan pilihan raya, pilihan MCA. And then ada perbezaan, ada pecah belah dua MCA, iaitu orang yang sokong Tun Dr. Lim Chong Yu dan orang yang sokong Tun Tan Siew Sin. Mereka gaduh, dan juga Tun Dr. Lim Chong Yu, Presiden MCA ketika itu, ada masalah dengan Tunku juga sebab dia demand that MCA be given more seats to contest in the next election. Perbezaan pendapat, akhirnya Tun Dr. Lim Chong Yu, bayangkan, Presiden MCA keluar parti MCA. Dan of course, sekarang kita tahu 10 tahun kemudian, beliau bersama Syed Hussein Alatas telah menubuhkan Parti Gerakan. Sekarang parti komponen Barisan Nasional, tapi ketika ditubuhkan adalah satu parti pembangkang. Okay, sebelum saya pergi ke dekad seterusnya, I'm not sure whether I said this just now, but I definitely said it in the last presentation. Saya disebabkan peruntukan masa dan juga knowledge saya yang sangat terhad ini, saya tidak boleh cerita secara terperinci semua perkara ini. Dan juga oleh itu saya akan pilih macam 3-4 peristiwa untuk satu dekad saja. Dan saya tidak boleh bercerita secara terperinci. So, as I said, saya nak kuliah ini dijadikan satu sumber rujukan, starting point, introduction to Malaysian political history, kepada siapa yang minat untuk tengoklah 1950-an dan sebenarnya macam mana kita move forward. My favourite part starts from 1980s sebenarnya. Okay, so itu 1950-an. Okay, ada orang message, saya nak, ini better be a good message. Okay, sangat jelas. Okay. Saya nak minum air sekejap, sebenarnya dah 1 jam cakap. Okay, saya nak cakap 1960-an sekarang, 1960-an. Okay, ada 4 perkara saya nak cakap. Perubahan Malaysia, Singapura keluar dari Malaysia, 1966 ada krisis di Sarawak, dan juga of course 513. 1963 Malaysia telah ditubuhkan. Kalau anda tidak
tahu, nama Malaysia, SI tu datang dari Singapura. Dulu kita Malaya, so masuk Singapura, Sabah, Sarawak masuk, so mereka ambil nama Malaysia. Itulah nama negara kita yang tercinta ini. It is a very simplistic and statement. Ya, apa yang saya akan cakap ni, saya sangat harap saudara-saudari akan, you have the passion to explore the topic on your own. Sama ada you agree or you don't agree with me with what I'm about to say. If you don't agree with me, I really hope that you akan cari maklumat. You nak belajar semua dan you challenge my statements. Saya sangat harap ini berlaku. Jadi, mari kita pergi. Antara faktor penubuhan Malaysia. Sebab Singapura dan Sabah Sarawak ialah komunis. Komunis semakin gain support di Singapura tu utamanya. I wouldn't say komunis actually. It's more like left-wing party, ya. Dan Lee Kuan Yew agak terasa terancam sebenarnya. Dan mereka telah approach Tunku minta untuk masuk Malaya. Sebab you bayangkan, geography is very important. You see the map. Macam, ini dah independent, yang ini tak independent, yang ini tak independent, then ada ancaman komunis di semua benda ni. Wouldn't it be better if we all come together as one, as a federal nation, as a nation. Then we have a proper federal government, police dan sebagainya. Lebih teratur, lebih organised. So, faktor komunis itu sangat penting. Di Sabah Sarawak, of course, kamu semua sudah tahu di sejarah ada protes, bukan protes lah. Ada yang tidak mau masuk, ada yang mau masuk. Nah, akhirnya ada Suruhanjaya Kobol. Ya, nasib baik saya masih ingat dari SPM. Dan juga dari international point of view, kita ada konfrontasi Indonesia, of course, telah they actually send some airplanes and bomb us a bit, dan juga Philippines yang sampai sekarang masih ada masalah. Mereka cakap Kesultanan Sulu dan sebagainya lah. Saya tidak akan pergi secara detail, tapi saya akan rumuskan bahawa Sabah Sarawak setuju menyertai Malaysia sebab majoriti rakyat pada masa itu setuju untuk membentuk satu negara bersama-sama kita. Dan perlu diingat, Sabah Sarawak sertai Malaysia sebagai equal of Malaya. They are not like Penang, Pahang, Perak dan sebagainya. Sabah Sarawak, Malaya. They are equal to Semenanjung, I think this is very important. And we promise them a lot of things through the 18 and 20 point agreements. I think it's very important because sekarang ini seolah-olah dua negeri ini telah they are left out of the mainstream, Even politics. Bila kita cakap pasal politics, kita sebenarnya our national politics is dominated by Semenanjung politics, if you realise that. Dan saya confess, I tak tahu banyak sangat pasal politik Sabah dan Sarawak. Sebab itu banyak kisah saya ni macam Semenanjung politik. Okay. Itu mereka masuk Malaysia. Okay, itu jelas. Nombor dua, Singapura keluar dari Malaysia. Ini juga interesting sebenarnya. Okay, the short story. Masa mereka join Malaysia, Lee Kuan Yew, PAP, People's Action Party, dan Tunku Abdul Rahman, UMNO, mereka sebenarnya telah ada MOU, so to speak. Okay, Lee Kuan Yew cakap kepada Tunku, I join you, and then politics wise, PAP, kami tak akan pergi kawasan kamu untuk bertanding. Okay, then Tunku UMNO cakap, okay, kami juga tidak akan mengaku kawasan PAP di Singapura. Tetapi pada pilihan raya Singapura, UMNO telah menghantar beberapa orang untuk contest, and then they back up the Malay candidates. Mereka cakap PAP diskriminasi orang Melayu di Singapura. Dan
keputusannya semua UMNO bad candidate lost. All the UMNO candidate, Malay candidate yang dia backup lah. Tak contest secara direct tapi dia backupnya candidate semua kalah. Tetapi PAP look at this as a betrayal to their earlier agreement. You cakap you takkan datang kawasan saya contest pak. Tapi you datang juga, okay. 1965 election, I pergi sana. 1964 election, that PAP go to the mainland. And they campaign. What they campaign is banyak discrimination against the Chinese. Terbalik. Kalau dengar orang Singapura dia kata Malay discrimination, yang ni Chinese discrimination. Pelik. Jadi Lee Kuan Yew juga di parlimen banyak masalah, terutamanya dengan UMNO, YB UMNO. Sebab Lee Kuan Yew dia memperjuangkan Malaysia. Dia tidak setuju dengan affirmative action, discriminatory affirmative action. Dia nak based on meritokrasi, dia nak semua rakyat Malaysia equal. Okay. Pendek kata, seperti yang buku sejarah kita ni sangat menarik ya. Singapura keluar dia berbual satu ayat saja, duri dalam daging, saya masih ingat. Itu saja. Tapi sebenarnya cerita dia macam ni. Tunku call parliament for a vote, emergency vote, dan 1260, that's the vote, 126 yes, 0 no, parlimen Malaysia mengundi untuk Singapura keluar dari Malaysia. Kalau anda minat, anda boleh Google YouTube Lee Kuan Yew cry live on television. Betul, pada malam Tunku mengumumkan Singapura telah keluar dari Malaysia, Lee Kuan Yew menangis live di stesen television. Dia cakap, I don't know what else I can do. Okay, itu backdrop kita untuk keluarnya Singapura. Sebenarnya ada cerita yang menarik dari buku-buku ini, iaitu May 13. Saya akan ceritanya kemudian, tak apa. Saya nak cerita sikit pasal krisis di Sarawak 1966. Ini penting sebab krisis ini bakal diulangi pada 1977 dan 1966 kalau tak silap saya. Apa yang berlaku adalah pemimpin Sarawak, Stephen Kalong Lincoln, Chief Minister, dia nak lebih banyak otonomi untuk negeri Sarawak. Otonomi, self-government lah. Sebab dia lihat, masa kita join you orang dah agree give us more autonomy to decide on our affairs. Tapi sekarang seolah-olah macam, federal ni banyak power sangat. Banyak politicking telah berlaku. Dan akhirnya Stephen Kalong Lincoln ni telah dilucut jawatan sebagai Ketua Menteri. Dan diganti dengan Sri Tawil, kata silap saya. Sri Tawil yang lebih tunduk kepada kerajaan persekutuan. Seperti yang saya cakap, saya tidak jelas sangat dengan politik Sabah Sarawak, jadi saya sangat minta maaf. Sejarah mereka sangat menarik, sangat penting, dan saya harap sebenarnya kita akan dapat mengetahui lebih banyak maklumat tentang mereka. Poin yang saya nak stress dekat sini adalah, di detik itulah kita mula nampak Sabah Sarawak telah diturunkan taraf mereka, otonomi mereka dan sebagainya. Dulu mereka is equal to Malaya. Sekarang dia nothing more than just respective states, like Perak, Pahang dan sebagainya, answerable to the federal government. It will be repeated in Sabah 11 years later, di mana pemimpin Sabah juga nak otonomi lebih, oil loyalty yang lebih, tapi ada masalah plot. Okay, nah itu 10 tahun kemudian. 513. Tawi Sri. Ya, betul nama tu. Okay. 513, May 13. I have to be very careful about what I'm going to say, Nanti kena masuk penjara semua ni. Baiklah. Saya nak
bagi anda dua pandangan. I like to give people different views. You decide for yourself. Okay, kita mula dengan official version. Official version. Bukan Tanda Putra punya. Tanda Putra punya itu fiction. Ini version. Okay. Pada pilihan raya 1968-69, Parti Perikatan telah tewas Kelantan, Pulau Pinang, 3 negeri, dan majoriti mereka sangat kurang dengan mendadak. Well, basically it's the worst result lah before, of course, 308. Perubahan landscape politik yang sangat radikal. Bayangkan selama ni, we always thought only Parti Perikatan is the government. UMNO, MCA, we take care of everything. Then now, slash secara mendadak. Banyak ketidakstabilan. Saya ingin bagi backdrop sebenarnya. Following the years lead up to the election, sebenarnya banyak kempen pilihan raya ini sangat racist. Chinese would campaign that apa orang cakap? Okay. Saya lupa jelaskan. PAP keluar kan, Singapura keluar. A branch of the local PAP stay in Malaysia and they form the DAP, Democratic Action Party. Okay. So normally they form the most of the opposition parties and mereka campaign against racist discrimination. Backdrop dia macam ni, sebab kalau anda lihat sejarah 1965, kalau tak salah saya, you boleh tengok 1965 ni banyak polisi pro Bumi Putra telah ditubuhkan. Yang saya ingat, MARAH dan banyak allocation funds dan sebagainya untuk Bumi Putra. And then ada keluar statement bahawa hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra ni dijamin selama-lamanya. The non-Malays obviously not very happy with it. Sebab pada mulanya ketika mereka dan sebagainya, mereka berunding keistimewaan orang Melayu semua ni, the discrimination based on race adalah untuk seketika waktu saja, 15 tahun. Tapi sekarang dia kata, like selama-lamanya. They are not very happy, they campaign on that. Setelah mereka tewas, apa orang cakap, pilihan raya yang their majority is slashed by a lot. UMNO politicians mula percaya bahawa mungkin demokrasi ni is not very right lah, because apa orang cakap, macam too many people question us. Okay, itu sebenarnya versi yang buku ni. Tapi saya cuma nak bagi backdrop. Okay, so apa yang berlaku? Official version, May 13, apa yang berlaku adalah opposition yang menang, macam gerakan DAP dan sebagainya, mereka membuat perarakan victory rally, so to speak, to celebrate victory. And then perarakan itu orang cakap lalu banyak tempat, dan you know how people behave, after they win the election, even in Bersih, sometimes the emotion gets high, and then ada cerita bahawa tercetusnya provokasi, and then orang pemuda UMNO tidak puas hati. Keesokan harinya UMNO Youth, pemuda UMNO Youth telah buat counter protest, counter rally. Mereka telah berkumpul di tempat Harun Idris, dan mereka buat counter rally. So you have a rally by the opposition, victory rally. Keesokan harinya kamu ada UMNO Youth rally. Dikatakan bahawa provokasi tercetus. Dikatakan, saya guna perkataan dikatakan.
semua ni. Dikatakan provokasi tercetus. Dan pihak-pihak di sana telah mendengar pelbagai khabar angin pada the heat of the moment, you know. Mereka telah dengar banyak khabar angin. Chinese is being butchered by the Malay. Malay dengar bahawa, oh, our shops is burned by the Chinese. Dan sebagainya lah. Dan mereka mula menyerang sesama diri. Okay. I will stop at that lah, because you know what happened. Mereka menyerang sesama diri. Menurut Dr. Kua pula, mereka buku ini, May 13 bukanlah, it's not a sudden outburst of violence by the ordinary people. To put it very bluntly, buku ini cakap May 13 adalah satu plot untuk menggulingkan Tunku Abdul Rahman. It's a coup d'etat in UMNO by the golongan kapitalis UMNO yang semakin naik. Ini bukan saya cakap, ini apa yang buku ini cakap. Kenapa mereka lihat polisi Tunku Abdul Rahman ni terlalu neutral, so to speak. Perubahan tidak menampakkan perubahan ni. Jadi mereka nak, they want their policies to be implemented, you know. And of course, kalau anda ingat, Dr. Mahathir ada menulis surat layang yang sangat famous atau infamous sebelum May 13, warning Tunku Abdul Rahman about what is going to happen. Saya ingin membaca beberapa petikan dari sini. Sebab saya rasa, saya tidak mau mengambil pihak, tapi saya rasa penting kalau kita tahu beberapa fakta, ya. Oh, this is the emergencies. Oh, okay. UMNO sebenarnya kalah 17 parliament seats. MCA kalah 20 seats. Parti Perikatan kalah di Pulau Pinang dan Perak. MCA sebenarnya kalah teruk lah, sebab mereka hanya menang di tempat-tempat yang ada significant Malay population. It's like the Chinese totally boycott them. Okay. Mengikut anggaran buku ini bukan buku sensasi. Kerana apa? Kerana Dr. Kua ni sebenarnya telah pergi ke British Archive untuk menengok buku-buku ni adalah penulisan foreign correspondent yang berada di Malaysia ketika itu. Apa yang mereka witness ada dalam dokumen ini, dan dokumen ini sebenarnya classified as secret selama 30 tahun. 30 tahun secret, tak boleh tengok. So 3 tahun expired, dia declassified. So Dr. Kua sebenarnya telah pergi ke UK and tengok dokumen-dokumen ini. So actually buku ini sangat menarik. Official estimate official figure is around 200 people die lah. 200 something people die. Menurut some foreign correspondent dan juga unofficial estimate, 2,000 orang mati. Kebanyakannya adalah orang Cina. Dan juga foreign correspondent ini adalah menceritakan bahawa pihak polis dan the army didn't station. Okay, I don't want to sound conspiracy theory here, but basically what they say is that the army and the police should have enough quality preparation organization to stop the outburst of violence. Ya, dan mereka tidak berbuat demikian sehingga sudah terlewat. Satu lagi saya ingat, Tunku Abdul Rahman pernah cerita. Dia cakap, setiap kali kita mengulang cerita May 13 untuk suruh rakyat tidak
challenge the status quo, seolah-olah ini adalah seolah-olah kita menceritakan cerita hantu kepada kanak-kanak supaya mereka tidak berbuat jahat. It is very immature and not the truth. This is what Tunku Abdul Rahman actually said many years later. So, saya terpulanglah, saya cerita dah kepada May 13. Kalau ada satu hari nanti saya harap mungkin saya boleh bedah buku ni, tapi untuk masa sekarang saya hanya stress the point that May 13 is not a spontaneous outburst of violence. Banyak faktor seperti contohnya pemerintahan Jepun. Pemerintahan Jepun sangat bad for our nation because Jepun dengan China banyak tak suka sama each other one. And then China, Parti Komunis Malaya, Bintang Tiga, pasukan-pasukan inilah yang menganggap senjata dan menentang Jepun openly dan sebagainya, golongan China. Of course you got Malay, F136, dan Jepun telah menggunakan orang Melayu, regimen asal Melayu untuk fight these Chinese. You know, they actually use the Malays to fight the Chinese. Dari point itu memang sangat teruk lah our relationship, kan? And then many years of divide and rule, you know, whether by the British or by the Japanese, telah menanam banyak kebencian dalam rakyat kita. Saya cuma nak stress satu benda. Following May 13, kita ada beberapa lagi kes yang sangat very near May 13. 1987 kita ada protes dari UMNO Youth, berikutan, ini semua saya akan cerita nanti sebenarnya. Basically Ops Selalang, sebelum Ops Selalang, UMNO Youth ada buat satu perhimpunan yang agak racist. Dan juga pada 1996 ada satu Second Asia Pacific Conference di about East Timor dekat Kuala Lumpur, dan telah orang cakap apa, UMNO Youth actually came and disrupt the forum. Pada tahun 2000, 300 orang UMNO Youth telah demonstrate in front of the Selangor Chinese Assembly Hall in Kuala Lumpur following the Suu Kyi election appeal for civil rights. Basically Suu Kyi ni dia cakaplah pasal civil rights issue, dan UMNO ni cakap jangan mempersoalkan keistimewaan orang Melayu dan sebagainya, diskriminasi. Dan kita ada Kampung Medan di Petaling Jaya di 2001. This racist incident, 6 orang telah mati, 100 orang lebih cedera sebenarnya. 2006 pula ada satu MP ni, Low Seng Kok, yang di Parlimen dia cakap bahawa history textbooks has ignored the contribution of non-Bumiputra and emphasized Islamic civilization, suggested that a religious department to help resolve religious misunderstanding. Perkara ini membuat UMNO Youth marah dan threaten mengambil action against that MP. 2006 kita ada satu forum yang diorganize oleh satu kumpulan dinamakan Artikel 11 Federal Constitution Protection for All, telah dilabel anti-Islam dan diserang oleh UMNO Youth sebagai anti-Islam and so on. Saya tahu saya ada sedikit kedua topik, tapi saya ingin ingatkan saudara-saudari, di semua kejadian ini, who are the victims? Who are the perpetrators? Fikir betul-betul soalan itu. Okay. Saya mengambil bahasa yang sangat panjang untuk 1960 ini. Jadi kita pergi ke 1970-an, iaitu DEB, pasal DEB dan sebagainya. Saya nak ceritakan pasal dasar ekonomi baru, pasal Tun Razak, pasal Kelantan dan sedikit pasal Sabah. Saudara-saudari boleh masih dengar dengan jelas ke? Boleh ingatkan saya how long, ya? Adilah mungkin boleh ingatkan saya masa berapa lama dah dan berapa lama saya cakap untuk satu dekad ni. Kerana saya cakap panjang sangat. Sebenarnya saya excited nak share banyak benda ni. Saya sangat ganggu lah kalau lebih baik kalau kita boleh berjumpa secara muka, kan.
Dasar ekonomi baru. Following May 13, Tunku Abdul Rahman basically lose power lah. Why do I say that? Right after May 13, Tunku Abdul Razak menubuhkan Mageran National Operation Council. He is the chairman. He handles everything, the governance of the country. Parliament is suspended. Pilihan raya is suspended. Taruhlah ni. Tunku lose power and Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak is a very smart politician. Very astute tactician, ya. Kenapa saya cakap begitu? Kerana he installs stability, firstly. Kedua, instead of banning the opposition, he offered, come join us. Dan of course, PAS, gerakan parti-parti pembangkang ini sertai parti perikatan yang sekarang ini dikenali sebagai Barisan Nasional. DAP adalah satu-satunya parti yang tolak dan tak mau join. Dan ada minor parti lagi lah yang lain yang mungkin kena diharamkan dan sebagainya. Tun Abdul Razak mengasaskan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru, the new economic policies, the policy that dominated our country for ever since then. One of the most contentious issues, one of the most controversial issues, and reaching for some divisive for us as a nation. Dasar ekonomi baru ada dua objektif teras. Menghapuskan kadar miskin tegar, eliminate poverty. Dua, menstrukturkan semula ekonomi negara kita, restructuring of the economy, so that one economic sector is not identified with one race. Secara summary, DEB sangat berjaya dalam objektif yang pertama. Kalau anda lihat statistik kadar miskin tegar kita memang sangat rendah kalau compare dengan dulu. Dan anda boleh lihat, even in my generation, my family lah, dengan you punya family, I'm sure it applies to most of you because most of you are educated people in university and so on. Yutan punya penonton semua power. Who is your father kerja apa dulu masa dia remaja dan sebagainya, then macam mana dia naik? Your grandfather how? What is their living standard? You compare. I know my grandfather all that education pun rendah, kerja pemandu bas. My father work in factory. You boleh lihat macam mana ekonomi kita berubah. Banyak orang have access to what you call this? Social mobility. Yes, that's the word, social mobility. Kita naik dari semua orang miskin-miskin, kita boleh naik ke middle class. That's why our country now is middle class trap, middle income trap. We already reached middle class. We cannot go higher. Problem. Okay, tak apa. Restructuring of the economy. Kalau anda nak kata berjaya sebab ada Bumi Putra sudah kontrol beberapa syarikat, other than that, it failed. Because it failed to really abolish, race-based economies, race-based. In fact, it does the opposite. We got a lot of race-based things. Saya, ini semua pandangan peribadi. Saya ingin berkata kepada kawan Bumi Putra Malays and also my non-Malay friends. Kepada yang Malay, kepada yang non-Malay first. Anda mungkin lihat ini semua discrimination, sangat tidak adil. Tapi cuba ingatlah pada masa ketika DEB ditubuhkan, banyak orang miskin. Negara kita banyak orang miskin. China ada miskin, India ada miskin. Tapi kebanyakannya orang yang miskin adalah golongan Melayu. Memang wajar polisi is targeted to help them, to provide aid. Okay?
um, kepada orang Melayu, saya tidak pastilah sama ada anda percaya kepada istilah keistimewaan, hak keistimewaan orang Melayu ke tidak. Tapi anda cubalah faham, kami rakyat Malaysia seperti anda, tapi seolah-olah kami ada antara kami yang rasa seperti second class citizens, because in many areas, from business opportunities, beli rumah, education scholarships, government service, nak masuk civil servant, semua aspek ada special preference for Malaysia Bumi Putras and not for us. Jadi saya ingin mengajak anda rasa the sense of injustice and discrimination among, like, you know, basically I'll just say lah, for Malaysia not Malaysia, put yourself in the other person's shoes. Saya ingin quote Tun Dr. Ismail, Timbalan Perdana Menteri kita pada masa itu. Dia cakap DEB ni, affirmative action ni adalah satu tongkat. Tongkat untuk orang yang tidak boleh berjalan sebab banyak faktor is against us. Tapi bila kita sudah boleh berjalan, tongkat itu tidak diperlukan. Malah, we should feel ashamed because we need the tongkat. That's what Dr. Ismail said. And he also said that DEB ada tempoh masanya itu 20 tahun. Target. Seperti yang kita tahu, DEB telah dilanjutkan sampai hari ini. Jadi, anda fikirkanlah. Okay, saya nak cerita, saya ni panjang cerita. Tun Abdul Razak, actually dia ada leukemia. I'm not sure whether I pronounce it right, but he ada leukemia, penyakit leukemia, dan he actually hide it from many people. Only his closest associates know dia ada penyakit. Apabila dia sudah parah, he actually expected Tun Dr. Ismail to succeed him. Tapi Tun Dr. Ismail meninggal dunia secara terdadak. While Tun Abdul Razak is actually going away as a treatment. Tun Dr. Ismail mati, meninggal dunia sebagai the acting Prime Minister. Heart attack, dia meninggal dunia. Tun Abdul Razak masa tu, saya pernah baca buku, dia ada cerita sikit lah, macam sangat susah pedihnya kan. Macam I expect him to succeed me, he's a good successor, tapi tiba-tiba dia meninggal dunia. Saya pun parah, entah macam mana. Tapi akhirnya, cut the story short, Tun Hussein On telah dipilih sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tak lama kemudian, ada 3 tahun saja, dia pilih Deputy Prime Minister. 3 tahun, Tun Abdul Razak meninggal dunia sebab leukemia kan. Tun Hussein becomes the Prime Minister. Okay, saya ingin cerita pasal Tun Hussein dan Dr. Mahathir, tapi itu nanti. Okay, saya nak cerita sikit pasal Kelantan. Kelantan pada 1977, kalau tak silap saya, ada satu peristiwa yang sangat menarik. Kelantan kan, PAS kan masuk BN selepas Mei 13. Then, but actually, okay, Presiden PAS masa itu adalah Asri Muda. Manakala Menteri Besar Kelantan adalah Muhammad Nasir. Pucuk pimpinan setuju masuk BN, tapi sebenarnya banyak ahli tidak setuju. Banyak orang PAS tak suka UMNO. I'm not sure if you're aware of this, but PAS is actually from UMNO. It's a splinter group. Golongan ulama di UMNO keluar dan menubuhkan PAS. Jadi ada masalah, banyak masalah sebab banyak member tak suka masuk BN ni. Menteri Besar Muhammad Nasir, pada satu ketika ni dia telah people show a vote of no confidence against him sebab he defy a party instruction. Mereka minta dia resign, dia tak resign. So basically, actually they went to protest. Ada Kelantan riot di pada masa itu. Federal government actually take the opportunity to declare emergency in Kelantan so that they can suspend the DUN and have a new election.
In that new election, Muhammad Nasir dan geng-geng dia keluar dari PAS, menubuhkan parti barulah, dan UMNO juga kontes election tu. So bayangkan PAS pecah kepada dua, PAS, Berjasa dan UMNO ini. So bila split the votes, UMNO menang pilihan raya itu. UMNO akan mentadbir Kelantan dari masa itu sehinggalah 1990. Asri Muda yang merupakan menteri pada ketika itu sebenarnya, akhirnya beberapa tahun kemudian dia tinggalkan PAS, dia ada tubuhkan parti baru, tapi akhirnya dia juga join UMNO. Sangat menarik sebenarnya. 1970, pada 1976, saya nak cerita Sabah. Saya rasa sangat tidak adil lah pembentangan ini sebab saya tidak fokus pada Sabah, Sarawak. Tapi 1976 ada satu peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah Sabah, iaitu The Double Six Tragedy. Sekejap. Itu 1986, 1976. Okey. Sekejap, saya nak clarify something. Betul. Sebab saya hanya nak clarify. Should I say this? 1970 ada satu Double Six Tragedy. Basically Donald Stephens yang seperti saya cakap tadi, he want to demand more autonomy for the states, more oil royalty, dan dia dengan kabinet minister in Sabah naik plane, and then plane itu terhempas. Beberapa cabinet minister and the chief minister died. No thorough investigation is conducted. Sampai sekarang, kalau anda tanya orang Sabah, saya pernah beberapa kali, banyak orang masih percaya ini adalah teori konspirasi, di mana orang yang minta otonomi telah disingkirkan. I think it is something that is worth investigating. We should not just bury the case. Although I will stop short of saying it's a conspiracy sebab kita tak ada bukti kukuh. Tapi I know most of you are from Semenanjung, so you might want to be aware of this thing. Orang Sabah selalu ingat perkara ini. Malah every year pada tarikh itu mereka akan post pasal ni. Saya ada kawan Sabah, so dia selalu post pasal ni. Saya dah cakap pasal 45 minit dah. Kalau kita akan cakap 1980-an. That's the very interesting part. Ada komen dari Huja. When NEP was never extended. Well, the NEP may not be extended, but I think they are modified and masukkan dalam polisi sampai sekarang. Sebelum kita pergi ke 1980-an, dekat yang sangat menarik pada pendapat saya cadangkan kita ambil 1-2 minit break. 1-2 minit break untuk saya pergi ke toilet juga sebenarnya. Tapi at the same time I also percaya hard attention people is like 45 minutes, and you wouldn't want to hear me talk straight for so long. So kita ambil 1-2 minit break sekejap.
Dila tolong keep track of my time. I try macam 90 minit macam tu lah. Oh, ada 55 minit. Baik, saya harap saudara semua sudah minum air kan. Take a break. Just nafas. Okay, 1980-an dekat dan sangat-sangat menarik pada pandangan saya. Saya nak cerita pasal beberapa perkara, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Semangat 46 atau Tim A, Tim B, Operasi Lalang, dan krisis kehakiman. Ini 1980-an saya dah bayar catatan tu. Sepatutnya satu kuliah by itself. Tak apalah, kita teruskan. Okay, Tun Hussein Onn sebenarnya adalah seorang yang sangat meticulous, very careful in what he does. Ini saya pernah baca, orang cakap lah, Tun Hussein ni ada, ini Dr. Mahathir yang cakap sebenarnya. Ini spoke, Dr. in the house. Tun Hussein Onn ni, he makes decision very slowly. Dia nak tengok semua maklumat, then baru dia buat keputusan. Malah, dia highlight. He like to buat catatan semua dokumen-dokumen. Dan well, he is basically not very good politician lah. Dia orang yang agak senyap dan sebagainya. Senyap is not the word. Close, this one lah, dia macam tak macam sembang semua dengan orang semua, dan he like to keep it within himself, you know. His deputy Dr. Mahathir adalah seorang yang sangat berbeza. Dr. Mahathir adalah seorang yang sangat dinamik. He want quick, fast, huge changes. We need to make decision fast, efficient. That's the word. Dari mula sebenarnya Dr. Mahathir pun ada cerita mengaku sendiri banyak perbezaan dia dengan Tun Hussein Onn. Sebenarnya ada cerita Tun Hussein Onn memilih Deputy Prime Minister antara Tengku Razili Hamzah dan Dr. Mahathir. Sebenarnya Tun Tengku Razili Hamzah dikenal sebagai Kuli, itu dia punya short name. Kuli telah ditawar jadi Deputy Prime Minister sebenarnya. Kuli tolak ketika itu, dia rasa terlalu muda, masih tidak pengalaman lagi. So Dr. Mahathir dipilih sebagai Deputy Prime Minister. Beberapa tahun kemudian, Tun Hussein juga letak jawatan sebab dia ada masalah kesihatan juga. Dan akhirnya dia telah dia tidak buka. Okay, dan akhirnya dia apa orang cakap? Akhirnya we have a doctor in the house, Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir Mohamad, a little bit background. Dr. Mahathir Mohamad actually is the first commoner Prime Minister. Kalau anda bandingkan dia dengan semua Prime Minister, dia adalah satu-satunya orang biasa, you know, ordinary folks yang rise. Tunku Abdul Rahman, of course, was a prince. Tun Abdul Razak, golongan aristokrat Malay yang sangat berpengaruh. Tun Hussein, of course, keluarga Dr. Onn Jaafar, former president, first president of UMNO. Tun Abdullah Ahmad Badawi, grandfather dia sangat influential juga. Semua yang family sangat, of course, Datuk Seri Najib, anak Tun Abdul Razak, semua family yang upper class. Dr. Mahathir adalah satu-satunya Perdana Menteri yang really a commoner. Keluarga dia semua, ayah dia, inilah cikgu semua, kalau anda baca biografi dia sangat menarik. Dia belajar medik di Singapura. Kisah Dr. Mahathir menarik lah. Tapi itu bukan objektif kita pada hari ini. So, dia jadi Perdana Menteri. For the first few years, Dr. Mahathir sangat careful, berwaspada. Sebab you know, you are a new Prime Minister and you belum mengukuhkan your power. You haven't proved anything, and you don't want to make too radical this one, because you are not sure what your party members might react.
um, one of his first acts as the Prime Minister is to release ISA detainers. Dia melepaskan tahanan ISA, orang tahanan ISA. Okay, so untuk the first few years, Dr. Mahathir was the very careful and very nice guy lah. Sehinggalah 1987. Inilah, this is the kalau anda lihat 1987, this is where it all happens. Apa yang berlaku pada 1987? Pada 1987, Perhimpunan Agung UMNO, pilihan parti, you should be aware, before 2008, pilihan raya umum Malaysia tidak sepenting pilihan raya UMNO. Who is involved in the UMNO Supreme Council, who is the Vice President, who is the Deputy President, who is the Prime Minister, will definitely be the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Ministers. Okay? Election, of course, BN will win. So, Karim Rashan pun pernah cerita, sebelum 308, pilihan raya UMNO lebih penting dari PRU. Okay, 1987. Bahawa pertama kalinya, Dr. Mahathir telah dicabar oleh Tengku Razali Hamzah atau dikenali sebagai Kuli. The result is very interesting. 761 undi untuk Dr. Mahathir dan 718 undi untuk Tengku Kuli. 43. That is all that separates the two. 43 undi saja. Dan Dr. Mahathir kalah Presiden UMNO, kalah Perdana Menteri, hilang jawatan. 43 undi saja. Sangat close. Saya rasa saya tidak masa untuk ceritakan apa yang mereka dua-dua campaign. But basically it's about Kuli says that Dr. Mahathir punya project benefit only a few, not all the Malays. Dr. Mahathir pula cakap Kuli memecah belahkan perpaduan orang Melayu. It's not the first time we hear it. It will not be the last. Memecah belahkan UMNO. So mereka ada Tim A dan Tim B. Tim A, Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim dan Tengku Razali Hamzah. Okay. Raja Petra ada menceritakan sebenarnya cerita macam mana the Team B actually offered mereka berpakatlah sama ada nak sokong Kuli atau Mahathir. Tapi Anwar sokong Mahathir. Dia cakap, saya tidak boleh, I mean, I cannot go against him. He's the one that picks me and I won't go against my leader. Itu Anwar cakap. Raja Petra actually salahkan Anwar sebab dia cakap, if you have chosen to side with Kuli, then Mahathir will not be Prime Minister for so long. Tapi itu cerita lain. Tapi basically, sejak that's so close to lose this one, 43 undi. Dr. Mahathir berubah. Like seriously he berubah. I will just tell you two things lah. Which is Operasi Lalang and Krisis Kehakiman. So basically, cerita pendek, susah lah pendek kan semua ni. Adila ada message dah sejam. Okay. Basically, Team B, Kuli, saya kena cerita ni juga. Team B actually ada siapa tahu? Team B ada Kuli, Team B ada Tunku Abdul Rahman dan Tun Hussein On dan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Semua ini sokong Team B. Team A ada Mahathir dan Anwar. Sangat menarik kan? Dua bekas Perdana Menteri, satu bakal Perdana Menteri dan Kuli. So you can see how deeply divided and how influential both teams are. Team B kalah dengan 43 undi. Of course they will appeal. Siapa yang tidak appeal? A close election you will appeal. So basically what they did is they appeal. They appeal the result and basically it goes all over to the court. It goes all the way to the court. Because mereka ada cabang UMNO yang tidak sah mengundi dan sebagainya. At the end of the day, the court decided that
some branches in UMNO is not registered with the ROS, and hence UMNO is illegal. UMNO parti tidak sah di sisi undang-undang. Ini merupakan satu krisis pada ketika itu, dan Tim B cuba merobohkan UMNO Malaysia. They try to register with ROS. ROS tidak respon. Dr. Mahathir registered a new party, UMNO Baru. UMNO Baru. ROS approved that, dan sekarang we have a new UMNO Baru lah, basically. Dalam proses tu, ada satu perkara yang sangat menarik telah berlaku, iaitu krisis kehakiman pada ketika tu. Tunku actually describe that is one of the dark, okay, itu later. Apa yang berlaku adalah, semasa court decision making kan, kita ketua hakim, Chief Justice is Tun Salleh Abbas. He had previously made some rulings that is not favorable to the government. Okay, I'll give you two sides of the story again, yeah. Okay. Tun Salleh Abbas dirucut jabatan. He is removed as the Chief Justice. Okay. Menurut versi Dr. Mahathir, Tun Salleh Abbas telah menulis sesuatu yang memukarkan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan atas rekomen Agong, Dr. Mahathir, mereka telah pecat Tun Salleh Abbas sebagai the Chief Justice. Menurut versi pihak lagi satu, Dr. Mahathir teragak-agak adakah Tun Salleh Abbas akan membuat satu ruling yang against his side, which is like UMNO Malaysia and UMNO Malaysia kan, Tim B nak buat UMNO Malaysia and Tim A nak buat UMNO Baru. So adakah the court under Tun Salleh Abbas will make a ruling that is favorable to Tim B and not to Tim A? Tun Dr. Mahathir took no chance. He wants somebody that he can trust, and he removed Tun Salleh Abbas. So that is really the period when the executive, legislative and judicial, the government is divided into three. Okay, and this is the period where the executive intervene in the judicial affairs. Not only intervene, they actually basically just go from here and then here lah. They memberi arahan kepada remove the Chief Justice. What is very depressingly comical is that during the tribunal to discharge Tun Salleh Abbas, ada satu sesi persidangan untuk melucutkan jawatan Tun Salleh Abbas, Ketua Hakim Negara. Orang yang chair the tribunal is Tun Hamid Omar. Menarik kerana kalau Tun Salleh Abbas dilucutkan jawatan, Tun Hamid lah yang akan naik sebagai Ketua Hakim Negara. That is a clear conflict of interest. I decide your fate. If I decide you are guilty, I get your post, you know. So I rasa sangat tidak betul perkara ini. Saya nak cerita pasal operasi lalang sekejap. Operasi lalang, okay. Tun sekejap. Oh, Tun, ya. Ya betul, Jawan cakap, iaitu Tim B juga ada Ghaffar Baba. Okay. Operasi lalang. Kalau anda sedia maklum, ini kepada orang yang mungkin belum tahu lah. Okay. Sekejap. Let me get the exact details. Okay. Oktober 27, 1987. Oktober 27, 1987. Tunku actually said this is the darkest day of Malaysian democracy. Apa yang berlaku? Lebih 100 orang ditangkap di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, iaitu ISA, dan printing license untuk beberapa media seperti The Star dan Sinciu semua telah digantung.
revoke, ditarik balik. 100 orang lebih ditangkap. Kebanyakannya adalah aktivis, social aktivis, political aktivis, dan opposition politicians. The Star sebelum itu, The Star is actually very vocal. It's very independent, you know. After this, it became like what it is today, which is like basically well, it's quite clear they are mouthpiece of the government. What happened before that? Kementerian Pelajaran appoints some Chinese, some Malay teachers to Chinese schools, and Dong Zhong, iaitu what you call it, is something like the PIBG lah, of Chinese schools lah. Okay, mereka protes. Mereka protes kerana cakap, oh, kenapa you masukkan orang Melayu yang tidak tahu bahasa Mandarin dan underqualified into Chinese schools. They protest. Dalam protes itu, MCA, Gerakan dan DAP juga sertai. Politicians from those side also join the protest. UMNO Youth telah membuat counter rally kerana mereka melihat Dong Zhong ni macam mencabar, sekali lagi, mencabar keputusan kerajaan dan Melayu. Ketua Pemuda UMNO ketika itu iaitu Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Najib, sangat racist charge lah, with very racially charged both rallies. Both rallies, the Chinese Dong Zhong accused the Malays, and then the UMNO Youth accused the Chinese. You know, very racially charged. Malah ada satu banner ni, dia cakap May 13 has begun, soak the keris with Chinese blood. Sangat racially charged. And then ada satu peristiwa ni, kalau anda tengok ada satu filem Amir Muhammad Durian ni pun sangat menarik. So basically, in all this very tense environment, Dr. Mahathir mengambil keputusan. Well, he said in his book that is the police advice, but okay. So tangkap lebih 100 orang. Saya masih ingat lagi cerita oleh beberapa orang. The police knocked their door at night and brought them away, you know, and the wife and the family never get to see them, you know. Those ISA kamunting, okay? No need to, no trial, no police report, nothing. Just tahan you away. Of course, banyak politician telah ditangkap. Kita semua tahu Lim Guan Eng, Mat Sabu, Haji Syamsuddin Rais. Yang interestingnya, semua politician opposition dan tiada dari Pemuda UMNO. Media juga, The Star I think was the gantung is almost 1 year. Kalau anda tengok setiap tahun Oktober 27 dia ada satu special column untuk operasi larang. Jadi mereka selalu mengingati peristiwa ini saya pernah baca editor The Star cakap, you know how many people suffered because of that lah. The Star was gantung, banyak jurnalis tak ada kerja semua kan. So it was a very difficult period lah, you know. And to a certain extent, I actually understand why The Star is like very pro-government at this moment, because of that Printing and Publication Act. You know, it's not just the editor's choice, you know. Bukan macam saya nak The Star jadi independent, maka okay lah, tulislah semua perkara yang benar against the government and so on. The Star employs hundreds and thousands of people. They have a responsibility to jaga periuk nasib employee dan sebagainya. Oleh itu saya juga percaya kalau kita ubah undang-undang kita, The Star dan orang lain juga akan ikut perubahan ke politik yang lebih mature. Okay, ini semua dah topik. Okay, so basically ada UMNO baru oleh Dr. Mahathir. TMB tidak berjaya register UMNO Malaysia. Akhirnya mereka form ini semangat 46 parti. Which in the next election, in another days, they will actually cooperate with the DAP to form Gagasan Rakyat, dan dengan PAS, mereka bergabung dengan PAS juga, coalition untuk menubuhkan Angkatan Perpaduan Umat.
Okey, dah sejam 15 minit. Okey, abad seterusnya 1990-an. Okey, 1990-an. Okey, pada PRU 1990, saya akan pergi sejak dari 1990 saya akan pergi minggu pilihan raya lah, lebih senang sebab perkara sudah semakin menarik. So, Semangat 46 team up with DAP and Parti Rakyat yang dipimpin oleh Syed Hussein Ali menghubungkan gagasan rakyat. Dan dengan PAS, Angkatan Perpaduan Umum, dan Semangat 46 dengan PAS telah menang balik Kelantan, ya. The Malay votes got back to them. Tapi as a whole, gagasan rakyat tidak mendapat banyak kerusi. It's a very racial election mengikut apa yang direport lah oleh pemberita dan sebagainya, because Dr. Mahathir Said actually accused the apa yang gagasan rakyat dengan DAP kan, Semangat 46 dengan DAP. So mereka cakap kuli sell out the Malay rights and soal sold out the Malays. DAP's Malaysian Malaysia, you know, wah, Sabah Ketuhanan Melayu. And then di Sabah juga ada PBS yang dipenuhi dengan orang Kristian. And then banyak label-label lah. Sini dia cakap, oh ini apa, khianat orang Melayu dan sebagainya. Tapi at the same time juga masalah dalaman gagasan rakyat, kerana mereka pertama kali bekerjasama tidak begitu organized, and also it's very new. It's only a few months later they formed this one, and then a few months later was the election. So Dr. Mahathir was very smart in the sense that while they are not ready, we call the election. Di Sabah, Parti Bersatu Sabah actually okay, parti ni banyak sejarah dia panjang, tapi basically dia ada politician dia menang Sabah. Dia macam, I rasa they win from Parti Berjaya. They win from Parti Berjaya. Parti Berjaya was a BN party. PBS ini adalah satu opposition party. Dan PBS ni memerintah selama I think like 5-10 years. Okay, and then tapi pada masa mereka memerintah ni banyak jump ship, you know, banyak problem. Dan akhirnya mereka join BN. And then just before the election, mereka keluar BN, you know. Dr. Mahathir dah tak puas hati dengan PBS ni, macam, oh, cannot be trusted. So, he actually sent Anwar Ibrahim, his orang kanan dia, Anwar Ibrahim, untuk menubuhkan UMNO di Sabah. Jadi, ketika itulah, pada tempoh inilah, UMNO masuk Sabah. Kalau anda perasan, sebelum ni tidak ada. Di Sarawak pun tak ada UMNO. Di Sabah, inilah saat mulanya UMNO di Sabah. Oh, di 1990 juga ada satu perkara yang sangat menarik, ini bapa saya bagi tahu punya. Di Pulau Pinang ada satu Titanic battle antara Tun Dr. Lim Chong Eu, Ketua Menteri Pulau Pinang pada ketika itu, lawan bertanding Lim Kit Siang. Dan Lim Kit Siang menang. Tun Dr. Lim Chong Eu, Ketua Menteri tahu, tewas. Dan Tun Dr. Lim Chong Eu terus keluar bersara dari politik. BN masih menang Pulau Pinang, cuma Lim Chong Eu kalah kerusi kepada Lim Kit Siang. Lim Chong Eu keluar dari parti politik, bersara terus. Ini adalah I attend his funeral actually a few years ago, Tun Dr. Lim Chong Eu. Inilah sebanyak orang respect dia tau. Dia kalah, after that dia terus tak komen dah. Tak terus cakap ini tak boleh ni lah, ini parti dan sebagainya. Dia terus tak campur tangan. And then actually when he continuously give guidelines also to both Dr. Koh Siew Koon and also Lim Kuan Eng to how to govern Penang and so on. Tapi secara senyap lah, bukan secara public. Saya rasa sangat pemimpin yang patut dicontohi. Bila dah bersara, memang patut bersara. And also he is actually recognized as the father of modern architect of Penang. Ya, untuk dia memodernisasikan Penang. Okay. 1995. Yang ni saya tak banyak cerita sebab UMNO BN menang besar. Sebab kenapa? Kerana perkembangan ekonomi masa itu sangat bagus. Not only in Malaysia, in US we have Bill Clinton.
Okay, Bill Clinton sangat popular. Sampai sekarang pun sangat popular. Kerana pada saat 1990 ini ekonomi sangat bagus. Um, Ya, BM menang 162 kerusi out of 192. So, wow, it's a lot, man. Semangat 46 sampai 1955, semangat 46 tu dah mula disbanded lah. Sebab mereka, ramai orang di semangat 46 melihat bahawa kita tidak boleh tewaskan UMNO. Kita tidak akan menang federal government. Satu demi satu kembali kepada UMNO. Akhirnya, Kuli sendiri pun kembali kepada UMNO. Disbanded the semangat 46. Oh, kalau anda nak tahu juga 1995 ini, Lim Kit Siang yang baru menewaskan Dr. Lim Jong Il telah tewas kepada successor-nya iaitu Tan Sri Dr. Kosku. Saya rasa ini sangat menarik, tapi this is very specifically about Penang lah. Penang is very interesting lah. Kosuku lawan Lim Kit Siang. It's a very titanic battles lah. Okay, dah ada sudah 1 jam 30 minit dah ni. Okay. 1999 iaitu time yang sangat menarik. 3 things lah. Krisis kewangan Asia, reformasi dan Anwar Ibrahim. Baik, saya nak jelaskan sikit saja. Okay, wait. Adila ada message. Sejam 20 minit. Okay. Pembentangan sangat berterabur ni. Okay. I just want to give you a brief overview. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sangat famous ketika dia muda mahasiswa dahulu. Dia merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia iaitu ABIM. Dia sangat vokal dalam 2 perkara, rural poverty and corruption. Dia sangat vokal dalam perkara ini. Malah Anwar selalu berucap dalam ceramah PAS dan juga he appears to criticize the government a lot lah, corruption, not doing enough for the poor. Tetapi saya rasa 1982 atau 83 Anwar sertai UMNO. Banyak orang terkejut Anwar sertai UMNO. Selama ni ketika Dr. Mahathir actually approach Anwar personally to join UMNO, to change UMNO from within. Because opposition that time memang macam tak ada hope lah nak govern kan. So Anwar join UMNO. Anwar sampai hari ini adalah the fastest, the most meteoric rise lah in UMNO. 1 tahun join, ahli biasa, 1 tahun join, jadi ketua pemuda. 4-5 tahun kemudian rasa dia jadi vice president. Kemudian 1993, pada pendapat saya peribadi, saya rasa 1993 ni adalah the moment where Anwar and Mahathir start to have differences. Because selama ni Anwar was the Mahathir's handpicked successor, yeah. Very rapat, they go horse riding together, you see the picture lah, you boleh Google. Mahathir actually tell Anwar not to run for deputy president against Tun Kafar Baba, tapi Anwar nak juga run against Tun Kafar Baba. And the way Anwar actually swept aside Tun Kafar Baba is very mengejutkan. Not even the election, nomination. Anwar get more nomination than Tun Kafar Baba, who barely get enough nomination to contest. So Tun Kafar Baba akhirnya mengundur diri dan Anwar menjadi deputy president UMNO. So dari nombor 2 mana boleh pergi lagi selain nombor 1 kan? So I rasa kedua-dua pihak dah mula suspicious. And then pada 1958, perkembangan di Indonesia telah mempengaruhi keadaan di Malaysia. Presiden Suharto Indonesia telah digulingkan, so to speak, dipaksa meletak jawatan selepas 30 tahun lebih memerintah. It sounds very familiar, Mahathir was ruling for more than 15-16 years. Saya rasa kedua-dua pihak mengambil iktibar dari perkara ini. Dr. Mahathir mungkin rasa very suspicious,
a neighboring country's president dipaksa letak jawatan secara banyak meminta. Mungkin dia juga akan mengalami nasib yang sama. Anwar pula, see this is a golden chance. You know, and if you see his battle cry is the same thing. Indonesia, reformasi, corruption, cronyism, nepotism. Okay, official version of both sides, the stories. Okay, saya ada satu sembang kopi muda, sembang kopi like basically kopi yang talk this early morning, and people actually don't know that the normal voters, some of them don't even know actually that Anwar and Mahathir had a fallout. So saya akan jelaskan juga. Anwar, Mahathir in 2nd September 1998, Mahathir sack Anwar. Perdana Menteri Dr. Mahathir meritukan jawatan Datuk Seri Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri, and later charge him on sodomy and corruption and put him into jail. So basically Anwar was in jail for 6 years until the court reversed the decision. Dr. Mahathir cakap dia menerima maklumat bahawa Anwar terlibat dalam sodomy dan juga corruption. So he said he had no choice but to sack Anwar. Versi Anwar, Dr. Mahathir rasa terancam dan banyak corruption, rasuah dalam UMNO, banyak apa orang cakap, nepotism, cronyism, you know. Dia kata pimpinan Dr. Mahathir memberi kontrak dan wang kepada rakan-rakan dan keluarganya. Jadi itulah hujah kedua-dua pihak. Saya rasa terpulang kepada anda nak percaya mana satu. Raja Petra actually ada menceritakan kalau anda nak Google boleh try Anwar and Mahathir. That time really fall out, you know. They come together and then very heated discussion lah, very heated. It is the meeting that changed Malaysia. You know, sama ada nak sack Anwar atau tidak. Mahathir was they say it's okay. I think there's tak perlu cerita lah sebab pasal dah ni, tapi kalau anda ada masa boleh tengok. Okay. So basically Anwar was sacked and put in prison for 6 years. Berikutan perucutan jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, isterinya Wan Azizah dan penyokong setianya ketika itu menubuhkan Parti Keadilan. Parti Keadilan, actually Parti Keadilan is mainly strong in KL area only lah. You know, that time they didn't pick up much in other areas. Sebab itu pada pilihan raya 1999, walaupun Parti Keadilan, PAS dan DAP sebenarnya telah bekerja sama untuk menubuhkan barisan alternatif. So 2008 is not the first time they work together. Okay, 1999 barisan alternatif, barisan menang 147 kerusi, 147 out 192. Ini adalah keputusan paling teruk sejak 1969. Walaupun mereka menang, tetapi kerusi UMNO dikurang dari 94 ke 71, 23 kerusi kalah. 4 menteri tewas, 5 timbalan menteri tewas. Undi Melayu separuh pergi ke pembangkang. Dr. John Funston, akademik ini profesor, dia kata ini adalah pertama kali UMNO punya kerusi lebih kurang dari jumlah kesemua parti BN yang lain. Dr. Mahathir sendiri pun mengaku actually UMNO BN wins this mainly because of the non-Malay votes. Non-Malay votes a lot of goes to the BN sebab mereka takutlah, you know, mereka tak kopas dan mereka juga takut apa yang akan berlaku, ketidakstabilan. Tetapi PAS sebenarnya menang besar kerana undi Melayu yang pecah transfer from UMNO to PAS dan PAS menang besar. PAS menang lebih 27 kerusi, 27 more seats than they had previously. Okay. Pada saat ini saya kata, you know, UMNO no longer had the monopoly of the Malay votes. Tetapi at the same time, we cannot say that this actually diminish Malay dominance.
kita undi Melayu pecah, tapi kita tidak boleh cakap bahawa orang Melayu sudah hilang dominasi politik. Kerana apa? Kerana kalau anda lihat, siapa majoriti di PN? UMNO Malaysia. Siapa majoriti di Pembangkang? PAS dan PKR sekarang. Both Malay politics. Malah ada satu akademik ni, dia profesor dia ada cerita, you know, it's basically become Malay politics. You know, our politics become Malay politics all the way. Okay. Saya lebih kurang ada 10 minit saja untuk cerita yang lain. Saya rasa perkara ini sejak 2004-2008, ini semua masih perkara yang baru. Dan saya rasa mungkin anda semua agak tahulah pasal perkara ini. Dan mungkin anda boleh mencari maklumat, you know. If you, maybe we can talk again. But then I feel that the main point today is to talk about the past. Tapi I will just briefly go through lah 2004 and 2008. 2004. Sebenarnya Dr. Mahathir sangat kecewa dengan pilihan raya 1999. Kerana dia fikir bahawa I fight for the Malay audiovisual. Saya memperjuangkan orang Melayu selama ini. Tetapi sekarang separuh daripada orang Melayu itulah. I did so much for them, but then they didn't trust me, you know. Dia sangat kecewa sebenarnya. Dan of course kalau anda ingat 2002 dia pernah menangis secara live di television. 2003 meletak jabatan. Dan kita ada Perdana Menteri baru iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia ada maksud nak cerita petinju, tapi it was a very fresh atmosphere, very fresh departure, you know, from the past. Saya masih ingat ketika itu walaupun saya masih budak-budak. Tun Abdullah Ahmad Badawi cakap, bekerjalah bersama-sama saya. Ya. Saya tidak mengajak anda bekerja untuk saya, bekerja bersama-sama saya. Basically, it was a very fresh atmosphere from the past, and people are really willing to give him the benefit of the doubt. In fact, it was the biggest victory ever. 198 kerusi dimenangi oleh BN out of 219. Well, and then they also menang Terengganu. Ini adalah kemenangan paling besar Barisan Nasional. Saya selalu fikir tau, what if 2008 and 2004 is reversed? What if Tun Abdullah actually suffered defeat first and then only win the biggest victory ever for Barisan? How history would be different to view him. Tapi of course, that's not what happened. Tun Abdullah menang paling besar majority. Sebenarnya masalah pembangkang juga. Kenapa? DAP actually keluar dari Barisan Alternatif kerana tidak dapat bersetuju dengan PAS. Dan PAS menang besar dalam 1999. Mengikut sejarawan Farish Noh, PAS menjadi ekstrim selepas menang 1999, jadi arrogant dan mula kempen pasal syariah, hudud dan kisas laws, undang-undang Islam ni. Dan dia kata most Malaysians are moderate. Most Malaysians are moderate, not like, you know, extremists. So the voters punish PAS lah. It was a stunning victory really. PKR menang 1 kerusi saja. Okay, a little bit detail. Ada gerrymandering. Gerrymandering itu new constituency lah. They carved new constituency. Menariknya, 26 new constituency, Barisan menang 25. 25 out of 26 new seats. Kemenangan besar ni, I want you to think in perspective, you know. BN won 63.8% of the popular vote, but they won 90.4% of the total federal seats. Okay, disebabkan peruntukan masa, saya tidak akan pergi ke 2008 sebab saya rasa anda pun sudah maklum apa yang berlaku. Dan basically the euphoria dies down, and then you got Hindra, you got Bersih dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sahaja pada hari ini. Malangnya tidak dapat menceritakan politika tsunami, tapi saya rasa kita sedia maklum pasal politika tsunami ini. Jadi ini sajalah perkara-perkara masa lampau. Saya rasa
pemenangan saya agak berterabur. So maaflah silap ni sebab tak dapat tunjuk slides juga. Jadi saya harap saya harap anda dapat I hope you benefit some of it lah from my very shallow and like unorganized presentations here today. Jadi saya harap sangat anda undi dengan cermat. Anda dapat mengajak rakan-rakan anda, terutamanya yang di Johor, Sabah dan Sarawak untuk mengundi whichever side you believe lah, And I really believe that we have to get more matured politics, Politik kita lebih perlu matang, especially in this era. And the main reason that I come up with this presentation and an earlier article is because I really want us to move to a Malaysian-minded politician, not racial-based anymore, Jadi saya haraplah generasi kita adalah generasi yang ubah race-based politics dan contribute to the change that we want to see. I really hope that we will have more politicians who really think as a Malaysian, act like Malaysian, stand up for all Malaysians, So itu saja pada hari ini dan have a good day and enjoy the election. Bye.